Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Yusof dalam subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 2. Okey, sebelum kita mulakan kelas pagi ini, kita mula dengan umul kita Al-Fatihah. Ar-Rahman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, baik, untuk hari ini kita sambung semula kelas kita. Okey, kita akan masuk tajuk berkaitan 3.0 pengurusan mental dan emosi. Okey, baik. Apa yang kita akan pelajari ialah yang pertama menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres. Yang kedua, mengaplikasi cara mengurus konflik dan mengurus stres. Dan yang terakhir adalah menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. Okey, baik, kita lihat yang pertama. Pengurusan konflik. Apa itu konflik? Okey, konflik ini merupakan situasi seseorang yang mempunyai persepsi bahawa pihak lain cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan yang merosakkan pihak lain. Maksudnya mempunyai tanggapan yang negatif terhadap orang lain. Kemudiannya, bahasa mudahnya, konflik ini adalah perselisihan ataupun pertelingkahan. Okey. Okey. So, apakah maksud stres? Okey, keadaan di mana wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan sebenar. Maksudnya kita merasakan kita membayangkan suatu benda yang kita nak buat tu macam tu. Tapi sebaliknya bila berlaku ia tidak sama macam mana yang kita fikirkan. So dia akan membuatkan kita menjadi stres. Okey. Okey, yang mana keadaan resah, cemas, tegang akibat tekanan mental ataupun fizikal. Okey, ini berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Yang seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan kesan. Okey, kesan, konflik dan stres terhadap kesihatan diri. Jadi emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Okey, ini kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. Maksudnya terhadap kita lah. Okey, terhadap diri kita sendiri. Okey, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Okey, bila kita stres, bila kita ada konflik, okey, menyebabkan emosi kita ni tidak baik lah. Okey, tidak baik dan kita tidak mampu berfikir secara rasional dalam menyelesaikan masalah. Kemudiannya yang kedua, kecewa serta cepat naik darah dan marah. Okey, maksudnya bila kita ada masalah ataupun kita ada konflik ataupun kita stres, maksudnya kita cepat merasa kecewa dan kita juga akan merasa cepat marah ataupun kita akan naik darah lah. Okey. Kemudiannya yang ketiga, kita akan rasa letih sepanjang masa. Yang keempat, sukar fokus terhadap pekerjaan, okey, ataupun pelajaran yang dilakukan. Okey, bila kita stres ataupun kita mempunyai konflik, okey, kita tidak boleh fokus dalam apa benda yang kita buat. Kemudiannya mudah risau, okey, walaupun terhadap perkara kecil serta sering cemas. Okey. Kemudiannya sering berimajinasi, okey, perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Okey, maksudnya kita sering berimajinasi bahawa okey, benda ni akan berlaku, benda ni akan berlaku macam ni. Kan? Okey. So itu yang berkaitan dengan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. Okey, seterusnya kita akan melihat kesan konflik. Okey, kesan konflik dan stres terhadap keluarga. Okey, apa kesan dia terhadap keluarga? Yang pertama, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Okey.
Itu kesan yang pertama. Maksudnya bila kita berada dalam masalah ataupun kita ada konflik ataupun kita berada dalam keadaan stres akan menyebabkan hubungan kita dengan keluarga akan menjadi renggang. Okey. Kemudiannya yang kedua, merasa disisihkan dan tidak disayangi. Okey, kita akan merasa diri kita ni disisihkan oleh ahli keluarga kita, kawan-kawan kita. Okey, dan kita tidak merasa kita ni dianggap disayangi. Okey. Kemudiannya yang ketiga ialah kurang berlaku komunikasi yang mesra. Okey, serta tidak ada gurau sedar dalam keluarga. Okey. Kemudiannya mudah merajuk, bermasam muka serta mempunyai iri hati dengan adik-beradik. Okey, maksudnya iri hati ni maksudnya kita merasakan bahawa ibu kita ke atau ayah kita ke lebih cenderung kepada adik-beradik kita berbanding kita. Okey. Kemudiannya mempunyai tingkah laku anak-anak liar, okey, yang suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Okey, maksudnya inilah benda-benda yang memberi kesan, okey, terhadap keluarga. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya kita akan beralih kepada langkah-langkah menangani stres. Okey, maksudnya cara untuk kita menangani stres. Okey, yang pertama ialah kita merujuk masalah kepada kaunselor, guru ataupun ibu bapa. Maksudnya kita berjumpa kepada kaunselor, kita bercerita tentang masalah yang kita hadapi ataupun guru, maksudnya guru yang kita boleh bercerita dengan dia, kita cerita masalah yang kita hadapi. Okey, ataupun yang paling eloknya kita berjumpa dengan ibu bapa. Kita bercerita berkaitan apa masalah yang kita hadapi. Okey, yang kedua ialah langkah yang kedua kita berehat dengan secukupnya. Kemudiannya kita perlu mempunyai hobi, yang mendatangkan ketenangan kepada diri kita ataupun aktiviti-aktiviti yang mendatangkan kebaikan dan ketenangan pada diri kita. Kemudiannya selain pada itu kita mendapatkan rawatan pakar. Okey. Kemudiannya kita melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, untuk apa? Untuk mengurangkan kadar stres di dalam diri kita. Okey, sukan ini penting. Okey, sukan dan riadah ini penting untuk mengurangkan stres kita. Okey, bila kita merasa stres, kita cubalah untuk bersukan dan beriadah untuk melepaskan stres ataupun kita kata kita release stres kita kan, release tension kita dan sebagainya. Okey. So itu adalah langkah-langkah menangani stres. Okey, yang seterusnya cara menangani konflik. Okey, maksudnya yang pertama kita berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat dan kaunselor. Okey, kita berbincang tentang masalah yang kita hadapi. Okey, kepada ibu bapa kita, kepada guru kita, kepada sahabat-sahabat kita yang kita rapat kan. Dan yang terakhir adalah kepada kaunselor. Kemudiannya kita berbincang juga untuk menyelesaikan masalah yang ada. Okey, itu cara menangani konflik. Okey, kita tidak boleh membiarkan masalah yang kita hadapi itu begitu saja. Kita kena menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudiannya kita bersikap toleransi terhadap sesuatu isu ataupun masalah. Maksudnya toleransi ini kita bertolak ansur, no? Okey. Okey, kita bertolak ansur terhadap sesuatu isu ataupun masalah yang berlaku. Dalam menangani konflik, kita perlu banyak bersabar. Okey. Ini yang terakhir adalah kita mendidik diri kita untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku terhadap diri kita, ataupun orang lain. Okey, baik. Yang seterusnya, ini adalah cara yang salah. Cara yang salah dalam menangani konflik dan stres. Yang pertama, mengambil ubat-ubatan tanpa arahan doktor. Yang kedua, sengaja mencederakan diri
diri. Okey, ini adalah cara yang salah. Okey, maksudnya kita tidak boleh mencederakan diri kita. Okey, untuk menyelesaikan masalah ataupun konflik yang berlaku ataupun kita berasa stres, okey, kita mencederakan diri kita. Itu adalah perbuatan yang salah. Kemudiannya penyalahgunaan bahan. Okey, yang ni contohnya mengambil dadah dan sebagainya lah. Okey, ini adalah cara yang salah. Okey. Untuk hari ini, okey, kelas hari ini itu sahaja. Kita sampai takat ni sahaja. Okey. Alhamdulillah. Okey, cikgu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak murid semua. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas minggu hadapan. Okey, jangan lupa juga untuk subscribe channel cikgu. Okey, tanda sokongan murid-murid semua kepada cikgu untuk cikgu lebih bersemangat untuk memuat naik video-video berkaitan dengan pendidikan, insya-Allah. Okey, itu saja daripada cikgu. Kita tangguh kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sampai berjumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.